Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita masih lagi dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Artinya kisah yang diambil ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana pilih dalam kitab ini kisah-kisah yang riwayat-riwayat yang sahih, insya-Allah untuk sama-sama kita hayati apakah perkara yang boleh kita dengar, kita belajar dan kita istinbatkan. Jadi dalam hikayat yang ketiga ini, dalam siri kita yang ketiga, hikayat kisah seorang tawanan, nama dia Sumamah bin Usal. Su dengan sa, Sumamah bin Usal. Dia semua dia pakai sa belakang. Jadi Sumamah bin Usal. Hadis ini mengikut dalam kitab ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kan? Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata dia, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Nabi kita hantar satu kumpulan tentera yang kecil, dalam bahasa kita dia panggil sariyah. Kalau tentera yang besar yang Nabi kita hadir, nama dia Ghazwah. Ghain Zai, Ghazwah. Yang ini Sariyah. Bukan nama orang Sariyah ni, makna nama kumpulan tentera. Jadi tentera ni pergi ke arah Najd. Kalau kita tengok sekarang ni, untuk geografi sekarang ni, Najd ni sebelah ke arah Riyadh. Atas pada Taif, kita pergi ke sana atas lagi. Riyadh tu dia panggil Najd. Ada satu lagi, Najd al-Iraq. Jadi Najdin ada dua. Kita jangan bertukar. Ada setengah orang ni baca Najdin tunjuk ke Riyadh. Sebenarnya Najdin yang fitnah akhir zaman itu Najd al-Iraq. Najdin makna tanah tinggi, tempat tinggi. Jadi dalam perjalanan ini faja'at, mereka dapat mengetahuan seorang pemimpin Bani Hanifah, nama dia Sumamah bin Usal. Telah ditawan dan dia bawa balik ke Madinah. Jadi kisah cerita ni dipendekkan. Mereka pergi, mereka bawa balik. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Mereka ikat, tambat tawanan ini, Sumamah ini tambat di salah satu daripada tiang masjid Nabi, bukan tiang kampung kita ni. Faqarajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun pergi jumpa. Nabi kata, ma indaka ya Sumamah? Apa yang kamu nak kata Sumamah? Nabi mengharapkan dia masuk Islam. Faqala indi khairun ya Muhammad. Dia tak panggil Nabi lagi, dia panggil Muhammad. Saya baik Muhammad. In taqtulni taqtulu zadamin. Kalau membunuh aku, kamu bunuh orang yang ada pembela darahku. Sedap lagi dia bercakap, walaupun dia tawanan. Tadi pembesar dia ni, ketua kaum dia Bani Hanifah. Wa in tun'im ala syakirin. Kalau kamu bagi nikmat, maknanya lepas aku ni orang syakir, orang yang pandai berterima kasih. Masya Allah. Wa in kunta turidul mal fasal minhu masyid. Kalau mu nak harta tebusan, cakap berapa mu nak, aku akan hantar mari. Minta daripada Bani Hanifah, hantar mari tebusan. Berapa ekor unta mu nak bayar, silakan. Nabi pun tak kata apa. 3 jawapan dia bagi, Nabi senyap. Esok, hari yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi lagi jumpa Sumamah. Soalan yang sama. Ma indaka ya Sumamah? Apa yang kamu nak kata Sumamah? Sumamah pun ulang kalimah yang sama. Hari yang ketiga, saya ringkaskan sebab kita nak ambil 10 pengajaran di belakang nanti. Hari yang ketiga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, Sumamah jawab yang sama.
indi ma qultu lak. Saya seperti semalam. Dia perengkaskan cerita. Cukup dah 3 hari, Nabi SAW beri peluang dia duduk dalam masjid, tengok apa yang berlaku di antara sahabat dengan Nabi SAW. Nabi duduk baca Quran, Nabi duduk ajar sahabat-sahabat. Nabi kata, atliqu Sumamah. Nabi kata, lepaskan dia. Lepas. Tak ambil tebusan, tidak dibunuh, lepas. Masya Allah, tabarakallah. Fantalaqa ila najlin qaribin. Jadi Sumamah ni keluar daripada masjid. Dia pergi ke telaga yang berdekatan, mana ada takungan air dekat dengan kawasan itulah. Faghtasala, dia mandi. Summa dakhala al-masjid, kemudian dia masuk balik semula ke dalam masjid. Jumpa Nabi SAW, dia telah mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawatlah kau tuan-tuan. Kita ambil peluang malam Jumaat, malam selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap kali nama Nabi disebut, diulang, selawat jangan lupa. Kita raih sebanyak mungkin selawat yang kita ada. Dia kata, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Allah. Tidak ada muka manusia yang paling aku benci atas dunia lain pada muka Tuhan. Dan tidak ada wa ma kana faqad asbaha wajhaka ahabbal wujuh ilayya. Hari ini setelah bertukar, muka yang paling aku sayang atas dunia muka Tuhan. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama yang paling aku benci atas dunia lain pada agamamu. Tapi hari ini agamamu telah menjadi agama yang aku suka. Dia kata lagi, tidak ada negeri yang paling aku benci daripada negerimu ni. Sebab dia ditawan ke sini kan, tawan ke Madinah. Maka sekarang ni negeri inilah tempat yang aku suka. Masya Allah. Dia pun cerita kronologi tertawannya dia kenapa. Wa inna khaylaka akhadatni wa ana uridul umrah. Muhammad, yang sebenarnya saya, yang dia orang boleh tawan saya sebab aku bukan duduk dalam kawasan di mana dia keluar daripada Najdin nak pergi Mekah buat umrah. Tiba-tiba datang rombongan syariah ini, kepung dia, tawan. Jadi aku sekarang ni berniat nak pergi umrah ni. Fama tara, apa pandangan tuan? Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Nabi kata, insya-Allah kita pergi umrah. Oh, maknanya niat kamu tu nak pergi umrah boleh, tapi berbeza watak. Dulu umrah pergi dengan syirik. Sekarang ni umrah sebagai seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang akan berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Akhirnya Sumamah berangkat ke Mekah. Oh bising, itulah sudah di Mekah bahawa Sumamah ni sudah murtad. Sabautanya kalau kita agak berpaling tadah kamu. Orang kapur Kelantan kata, buai bakar mu ni, tinggal agamamu di. Sumamah kata, la, walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah. Aku bukannya tinggal keturunan, bukan buai bakar, bukan buai tabiat, tetapi aku telah masuk Islam bersama dengan Rasulullah, dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin hatta ya'zana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah, wallahi tidak akan sampai bekalan makanan gandum daripada Yamamah. Dia pemimpin Yamamah. Maknanya Yamamah ni pembekal makanan kepada orang Mekah. Orang Mekah ni tak ada apa, dia kering kan. Kebun-kebun tak ada. Bekalan tak akan sampai ke Mekah kecuali walaupun sebiji gandum, hatta ya'zana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keizinan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Apa yang kita dapat dari sudut hikayat fiqhiyah di sini, iaitulah menjadi kewajipan kepada mana-mana orang kafir masuk Islam, dia kena mandi. Sebab yalah dalam kafir dulu macam-macam. Dia berjunuk sana sini, dia tak pernah mandi. Jadi mula-mula sekali perkara yang dia kena buat, mandi dulu. Kemudian bila masuk Islam, orang kafir kena mandi.
Baiklah, 10 perkara, poin, isu yang kita bincangkan dalam hikayat ini. Hikayat semalam ni panjang. Cerita Sumamah bin Usal, alhamdulillah saya sebut dalam kitab kita ni, Madinah Munawwarah juga ada sebut tentang Nabi kita SAW ikat orang-orang tawanan dalam masjid, dan seorang lagi yang ikat diri sendiri dalam masjid, nama dia Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Saya cerita dalam tiang-tiang Raudah, salah satu daripada tiang Raudah nama dia Ustuanah Lubabah. Ustuanatul Taubah, ataupun terkenal dengan nama Ustuanah Abi Lubabah. Baiklah para jemaah sekalian, ini kitab kita. Kita pergi kepada perkara yang pertama yang nak cerita. Yang pertama, rawi hadis, alhamdulillah, iaitulah Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita telah bincang dalam siri yang pertama dulu, siapakah Abu Hurairah. Nah, siapa Abu Hurairah? Nama dia sudah kita masih ingat lagi kan? Nama dia As-Sahabil Jalil. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, Sayyidul Hufaz, penghulu kepada orang-orang yang penghafal hadis, kerana dia masuk Islamnya kemudian, iaitulah Abu Hurairah masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah, tahun Am Khaybar. Dia sempat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun, tapi dia punya riwayat hadis berapa ribu riwayat sudah ada. Ada mengatakan 7,000, yang musnad dia saja ada 5,374 hadis. Baik, kita pergi kepada Sumamah. Abu Hurairah dah cerita di awal dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar utusan Sariyah di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Muhammad bin Maslamah ni pergi ke Najd pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tanda tahun yang ke-6 Hijrah. Mana dia pergi, dia boleh balik dengan Sumamah bin Usal bin Nu'man Al-Hanafi. Al-Hanafi bukan mazhab, Bani Hanifah. Bani Hanifah nama kabilah dia. Sayyidu Ahli Yamamah. Dia ni ketua kepada negeri Yamamah. Maka mereka ikat dia dalam masjid, salah satu daripada tiang masjid. Mudah-mudahan dia tengok orang duk solat, dia tengok Nabi duk kuliah, dia dengar Nabi mengajar, mudah-mudahan hati dia lembut untuk masuk Islam. Maka cerita dia seperti yang dalam teks hadis tadi kan, Nabi kita pergi ulang dia 3 kali. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat nak supaya Sumamah ini masuk Islam. Nak masuk Islam. Yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengharapkan dia ni akan ditangkap ini, dibayar tebusan sebab dia kaya kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin memilih suatu pendekatan yang cukup memberi kesan dalam jiwa manusia. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita boleh bayangkan, andai kata, apa andai kata? Andai kata Nabi kita tak lepas dia, suruh bayar, agak-agak dia masuk Islam ke tidak? Mungkin yang tak masuk Islam, dia akan berdendam. Kalau bunuh, apa lagi? Tapi dengan sebab pendekatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendekatan rahmatan lil alamin, dilepasnya Sumamah, dia pergi kemudian dia U-turn balik dengan masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu yang dikata rahmat lil alamin. Nabi kita tak pentingkan dunia, dia tidak penting nak balas dendam orang ni ketua ni kita pancung kepala lah. Nabi kita utamakan keislaman kawan tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang cerdik. Dia dapat kesan tengok muka Sumamah ni macam ada sesuatu ni, fihi syai', ada something. Tak. Dia duk tunggu apa Nabi nak buat kat aku. Muhammad nak buat apa kat aku. Bila lepas je, terus dia istihar masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Maka pengajaran kita yang keempat, dikatakan Sumamah al-Arabiyyu Syahm. Sumamah ni seorang keturunan Arab piau. Itu bahasa dia.
Jadi seorang yang mempunyai marwah diri yang tinggi, jati diri yang hebat, dia tak mudah menyerah kalah. Tak mudah. Kalau dia masuk Islam di saat dia ditawan, orang kata masuk Islam lah, takut. Takut kena bunuh lah tu. Nah, takut kena pancung lah tu. Nah, kalau zaman kita ni takut kena tukar kerja lah. Allah, anda ingat waktu saya muda-muda dulu, takut. Kalau tidak dalam pendalaman kena pergi. Ya Allah. Jadi Sumamah ni kata, kalau aku masuk Islam di saat itu, orang akan kata masuk Islam khaufan minal qatli, karena takut dibunuh, ataupun nak lepas diri daripada ditawan. Maka dia tak terima. 2 hari Nabi kita jumpa dia, la. Ma'indi maqultu. Apa yang aku nak kata, yang aku dah kata dah semalam. 3 kata-kata dia semalam kan. Masya Allah, tabarakallah. Bila Nabi lepas, barulah dia buat keputusan yang sangat mengejutkan lah. Kalau orang lain dah lepas kak, Yahoo dah, baliklah. Cari unta kat mana-mana, beli kuda ke, lompat balik cepat-cepat lah. Dia pergi mandi, U-turn balik. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Yang kelima, Nabi kita SAW Al-Khabir bin Nufus, seorang yang pakar dalam bidang kejiwaan manusia. Dia boleh kenal orang ni. Tengok Sumamah, Nabi tanya 3 kali, Nabi kata lepas. Cerita Abu Hurairah dengan mak dia sama ke? Abu Hurairah ni dakwah mak dia tak irau. Akhir kali jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah. Minta tolong doa kepada mak Abu Hurairah. Nabi angkat tangan doa, Allahumma ihdi ummi Abi Hurairah. Dia tak kata mak dia ni. Abu Hurairah tak kata mak saya, dia kata mak Abu Hurairah. Maknanya Nabi kita ni tengok masa sesuai. Dia doa, Abu Hurairah balik ke rumah, mak dia tengah mandi, nak isytihar masuk Islam. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Maka kalau Nabi kita lepas, kan, Nabi kita biar dia, ni tak nak gimana? Madinah ni semua telah dikepung oleh tentera-tentera Islam. Tapi Nabi kita sallallahu kata, tidak, kita tak lepas saja. Sumamah ni dia sama ada dia pergi, dia kena pegang kepada sahabat lagi, ataupun dia akan U-turn balik, dia akan masuk Islam. Kita kata alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang keenam, indama a'lana islamuhu radiyan mukhtaran. Ketika Sumamah ni telah mengisytiharkan Islam dalam keadaan redha, pilihan tersendiri, bukan dengan paksa. Dalam riwayat lain kata, Nabi suruh dia pergi ke kebun Abu Talhah. Ini cerita. Di manakah telaga Abu Talhah? Sekarang ni tular. Orang pergi Madinah, dalam video orang duk tunjukkan. Bila kita masuk dalam Masjid Raja Pahak sekarang ni di Madinah, pintu Raja Pahak Gate dia panggil ni, Madinah ni. Bila kita masuk, kita akan jumpa mula-mula sekali, belah kiri kita tu Telaga Abu Talhah. Dia panggil Telaga Abu Talhah. Tengok dalam apa ni, di Madinah ni sudah ada. Maka kita akan jumpa mula-mula masuk belah kiri, kita akan jumpa Telaga Abu Talhah. Orang akan tunjuk kepada para jemaah sekalian, di manakah telaga. Orang kata dia kata ni masuk tu belah kiri tu selalu dah. Tak ada gambar baru dalam buku kita ni. Siapa ada buku ni, muka surat 169. Baik, gambar yang baru tak ada. Gambar masjid lama tu. Baik. Pintu pahat masuk belah kiri, dia ada tanda atas kapek, bawah kapek tu dia ada tanda bulat. Mengikut orang yang jaga masjid, dia kata pihak kontraktor, tanda
tempat ini sebagai haid Abi Talhah radhiyallahu anhu. Yang pentingnya situlah tanda. Maka dia pergi mandi, dia tukar pakaian dia, kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar kata-kata tadi, ya Allah ya Rasulullah, engkaulah muka memali aku paling benci, agamamu yang paling aku benci, negerimu yang aku paling benci. Sekarang semua sudah bertukar, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam paling disayangi, agama ini yang paling disayangi, dan negeri ini yang paling disayangi. Maka Nabi kita kata kepada sahabat dia, qad hasuna islamu sahibikum. Nabi kata, alhamdulillah, sahabat kamu ni masuk Islam dalam keadaan baik. Allahu Akbar. Dia yutan, tukar serta-merta dia punya kehidupan sekejap. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketujuh dari hikayat fiqh kita ni, iaitulah irtisal bin nisbati lil kafir iza dakhala al-islam wajib. Mana salah satu daripada mandi wajib selain daripada mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi al-kafir iza aslama. Orang kafir bila dia masuk Islam dia kena mandi. Sebab apa? Asal kafir itu najasah, dia panggil najis maknawi, najis dari sudut akidahnya, sebab dia duduk sembah berhala, dia buat maksiat, buat macam-macam benda. Maka kita, dan jangan lupa dia juga yang sudah dewasa, sudah tentu dia ada junub kan, maka dia kena mandi. Mandi itu dia panggil wal kafir iza aslama, maka dia kena mandi. Sebab Islam nak menghapuskan semua dosa-dosa dia yang lepas. Hak dia buat apa saja dosa, diangkat semuanya dengan sebab dia masuk Islam. Ini untungnya orang Islam. Yang ke-8, salatul raka'ataini. Tanda ni. Salat 2 rakaat pada permulaan masuk Islam itu menunjukkan bahawa Islam ini sangat simple. Tak ada masalah apa-apa, kan? Mana dia mengucap 2 kalimah syahadat, lepas tu dia mandi, dia solat, itu tanda dia sudah masuk Islam. Kalau tempat kita ini ada lagi. Awak nak masuk Islam? Ada. Nak masuk Islam? Ya, masuk Islam. Nanti awak kena khitan, kena potong kepala. Itu sahabat-sahabat kita yang pergi dakwah di pendalaman, dia kata jangan sebutlah hak ni. Lari puak ni tak masuk Islam ni. Lari. Ya, kalau kita kata awak masuk Islam, awak kena mandi, saya aja solat boleh terima, tapi kalau kata kena potong, tak mau. Nah, budak-budak potong boleh lah, so orang tua potong macam-macam dia punya cerita kan. Jadi maka tidak berlaku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memang orang Arab ni terkenal waktu orang kafir tanya malikul khitan dia panggil. Raja orang berkhitan tu dah zahir ke tidak? Kan dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana khitan tu sudah menjadi budaya Arab. Budaya Arab. Sebab itu tidak disebut, ataupun memang Islam itu mabda' dia mabda' al-yusr, mudah ya. Tidak ada payah-payah nak masuk Islam. Untuk pengalaman ana duduk di Madinah, alhamdulillah pada waktu tu kita direzekikan 4 orang anak. Sambil-sambil belajar tu dapat 4 orang anak yang semuanya lahir Madinah. Maka anak saya tu Madani wiladatan. Wiladah Madinah. Jadi semua 4 orang ni kita khitan waktu kecil lagi. Tak sampai setahun, berapa bulan sudah selesai lah. Baik, kita pergi cerita Sumamah. Panjang pula ni. Jadi Sumamah ini radhiyallahu anhu min Bani Hanifah. Duduk di negeri Al-Yamamah. Negeri Yamamah ni suatu negeri yang besar, yang subur buminya, airnya banyak, pokok tamar dan tanaman tumbuh-tumbuhannya subur. Jadi, dan kabilah Bani Hanifah ni ghilazul qulub. Ni dia punya perangai buat dia ni. Bani Hanifah ni hati keras, sayyi'ul akhlak, perangainya buruk. Maka Nabi kita pernah pergi ke Bani Hanifah dakwah. Di peringkat awal Islam dulu. Pergi Bani Hanifah. Tak ada seorang pun terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam ke Taif jugalah. Tak ada siapa terima dakwah Nabi, Allahu Akbar, kecuali semuanya menolak, tak mau terima. Allahu Akbar. Maka ketika
Bani Hanifah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang dari rombongan mereka tu Musailimah bin Habib ataupun terkenal dengan nama Musailimatul Kazzab. Orang kata Musailimah atau Musailamah Al-Kazzab. Musailimah pembohong ngaku jadi nabi. Dia mari juga. Allahu Akbar. Jadi dia mari. Sebelum dia datang, dia pernah hantar surat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis apa surat dia? Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Sedap dia. Buah besar Musailimah ni. Dia kata daripada Musailimah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inni usyriktu fil amri ma'aka. Muhammad, kita bagi dua negara ni. Wa inna lana nisfal amr wa li Quraisy nisfahu. Quraisy ambil setengah, kita ambil setengah. Walaysa Quraisyun qauman ya'dilun. Tapi puak Quraisy ni tak adil. Di atas surat ke Nabi, maknanya dia tu Nabi juga, nak join lah dengan Nabi. Orang panggil tahaluf, buat pakatan lah. Pakatan. Kan? Pakatan Nabi. Nabi jawab, fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Musailimah. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Nabi kata salam ke atas mereka yang ikut petunjuk. Mana mu tak ikut petunjuk tak dapat salam. Bumi ni Allah Ta'ala akan serahkan kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba dia, dan akhir kesudahan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Baik. Jadi akhir sekali mari juga Musailamah ni mari juga. Mari sekali jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tutup muka. Waktu orang yang mari jumpa Nabi, dia tak mari. Mula-mula peringkat, dia takut. Dia duduk tunggu kenderaan. Duduk jaga kenderaan. Nabi tanya, siapa lagi? Dia kata, ada seorang lagi tu duduk jaga kenderaan. Nama dia Musailimah. Nabi kata, ama innahu laysa bisyarrikum. Nabi kata, orang tak jahat tu. Kan? Katanya, Musailimah ni duduk guna perkataan ni lah menunjukkan bahawa Nabi telah terima dia. Nabi telah terima, telah iktiraf dia. Sebagai Nabi juga. Allahu Akbar. Jadi, kata dalam riwayat lain, akhirnya Musailamah mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia tutup muka gitu. Yang kaya serba dia lah. Waktu tu Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, di tangan dia ada pelepah tamar. Pegang. Nabi tanya seorang-seorang, siapa dia ni? Siapa dia ni? Bila sampai kat Musailimah, dia pun cakaplah, ya Muhammad, bagaimana dengan permohonan kita dulu? Nak kerjasama. Joint venture. Pakatan Musailamah Muhammad kan. Nabi SAW tunjuk dia punya tongkat. Lau sa'altani hazal asib alladhi biyadi ma'ataituka. Musailamah, kalau meminta tongkat ni aku tak beri. Mu nak minta jawatan bagi dua negara, jauh sama sekali. Itu cerita dia. Maka apabila selesai tahun pertemuan Nabi dengan para sahabat itu, ya ada yang masuk Islam, tak masuk Islam, maka Nabi kita wafat, tak selesai lagi dalam masalah Musailimah, yang akhirnya berlakulah peperangan. Lepas Nabi wafat, berlakulah golongan Bani Hanifah yang murtad. Murtad daripada pokok dia. Maka Musailamah lah ketua dia. Musailamah ketua dia. Dan dia pula pergi bergabung pula dengan Sajah, seorang lagi yang mengaku jadi Nabi pula. Dia kahwin dua tu. Nabi jatuh kahwin dengan Nabi Tina. Jadi molek kan. Jadi orang panggil belaga langit molek dua tu. Sama-sama jadi Nabi. Nabi jatuh Nabi Tina. Nak kata apa? Jadi alhamdulillah akhirnya Sayyidina Abu Bakar hantar Akrimah bin Abi Jahal untuk lawan, tak lepas. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menghantar Khalid bin Al-Walid, dan alhamdulillah Khalid bin Al-Walid telah dapat menawan dan pembunuh Musailimah Nabi palsu ini. Siapa dia? Wahsy.
Masya Allah, Wahsy ini di antara sahabat yang nama dia disebut-sebut kerana dia belum dapat Islam, dia yang bunuh Sayyidina Hamzah. Tapi akhirnya Allah cover dia dengan dapat dia bunuh Nabi palsu di akhir zaman, di akhir hayatnya. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, cuma ramai yang mati dalam peperangan itu di kalangan hafadhatul Quran, penghafal Al-Quran. Maka selepas daripada itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta supaya Sayyidina Abu Bakar buat mengumpulkan Al-Quran ini yang terpisah di sana sini, supaya Al-Quran itu tidak hilang dengan matinya para penghafal Al-Quran yang ramai. Baiklah, yang terakhir dalam perbincangan kita ini, ketika berlakunya murtad, alhamdulillah Sumamah bin Usal tetap istiqamah dengan Islam dia, alhamdulillah, dan dia berjihad dengan orang-orang Islam menentang puak-puak murtad. Kita kata alhamdulillah. Inilah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitulah Sumamah. Yang pentingnya hikayat kita ni nak cerita apa yang kita nak cerita. Orang kafir bila masuk Islam, dia kena mandi. Orang kafir masuk Islam, dia kena mandi. Dan banyak lagi lah geng-geng yang mandi yang lain. Seperti dalam hikayat yang sebelum daripada ini, ada satu lagi hikayat, iaitulah kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma duduk dengan para sahabat-sahabat dia. Tapi oleh kerana kisah ini dari sudut sanad dia tidak begitu kuat, maka saya tinggal je. Sebab dalam kisah ini ada satu lagi hikayat fiqh, iaitulah tentang wajibnya mandi apabila keluarnya mani. Kalau wajib mandi dengan sebab keluar mani. Tapi oleh kerana cerita ni ada dalam Hayatus Sahabah, tapi dari sudut sanad hadisnya lemah, jadi ana tinggalkan kisah. Maka kita insya-Allah kita sambung lagi hikayat yang seterusnya. Hikayat kita yang keempat, iaitulah hikayat mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.